join balik lah. Okay. Sudah record ke belum ni? Sekejap technical. Okay dah. Alright, so selepas awak buat siap PKK awak, nanti kita kena buat penyata penyesuaian bank. Tapi dalam soalan kertas 3 tu, dia minta kita wujudkan penyata bank tu. So kita kena faham dululah macam mana penyata penyesuaian bank ni, apa dokumen-dokumen yang terlibat. So kita akan belajar sekarang lah. Okay, so modul macam ni kita nak jalankan kelas ni. Saya akan terangkan macam sebelum-sebelum ni, berdasarkan kepada tengok slideshow saya. Tapi kalau ada persoalan, tolong tanya terus. Saya tak nak awak buka mic tu sekarang sebab nanti mengganggu penerangan saya. Tapi kalau ada soalan, terus tanya. Tanya terus. Jadi orang lain pun boleh dapat manfaat yang sama. Alright, kita akan mula kejap. Saya nak buka. Alright. Nampak Alright. Modul 12. Modul 12 ni dia adalah tajuk dia di bawah tajuk kawalan tunai. Tunai bagian kedua ialah penyata penyesuaian bank. So kita akan belajar penyata penyesuaian bank lah hari ni. So apa itu penyata penyesuaian bank, ataupun lepas ni saya mungkin akan sebut PPB lah sebab panjang nak sebut tu. Kering tekak. Alright. Okay, penyata penyesuaian bank. Tujuan penyediaan ialah untuk selaraskan baki tunai di bank yang disediakan oleh perniagaan dengan baki bank yang direkod oleh pihak bank. Alright, apa maksud dia dekat sini? Simple understanding dia. Kita punya duit, perniagaan punya duit. Kan? Tapi yang berkaitan dengan bank, maknanya semua urus niaga yang melibatkan cek. Terima cek dan buat pembayaran dengan cek. So setiap kali kita terima cek, kita akan rekod di debit buku tunai. Ruangan bank saja. Kita tak tengok tunai, tunai tak nak tengok. Kita tengok semua yang melibatkan cek ataupun bank. Dan bila kita buat pengeluaran dengan cek, kita akan rekod di sebelah kredit buku tunai kita. Okay. So, perniagaan kena rekod duit keluar masuk. Dalam masa yang sama, bank kita dapat cek tu, kita kena pergi hantar dekat bank untuk masukkan cek tu ke dalam bank. Masukkan duit kita ke dalam bank. So, bank juga akan rekod. Setiap kali kita keluar dan masuk, kita rekod, dan bank juga akan rekod pengeluaran dan kemasukan daripada kita. Alright. Okay, tunai di bank maksudnya ni duit syarikat. Dua-dua ialah duit syarikat, duit yang sama. Okay. Untuk perniagaan akan rekod dalam buku tunai. Kita dah belajar ni dia tempat buku tunai. Okay, buku tunai direkod oleh perniagaan. Duit kita bila kita masukkan ke dalam bank, bank juga akan rekod. Dan bank akan rekod dan dia akan tunjukkan kita apa yang direkod dalam satu penyata yang dipanggil penyata bank. Nampak? Penyata bank, bank rekod, buku tunai, perniagaan rekod. Alright. Untuk buku tunai, macam kita belajar sebelum ni, semua yang duit-duit masuk, kita akan debitkan ni. Kita dapat jualan. Kita jual, orang bagi cek, kita masukkan. Syarikat Lu, syarikat Lu, ABT kita bayar hutang dia bagi cek, kita masukkan, kita rekod 852. So sebelah debit ni semua ialah kemasukan cek yang kita terima cek, dan sebelah kredit semua pembayaran cek. Tengok apa beza debit dan kredit ni. Sebelah kredit dia letak nombor cek, sebab nombor cek ini kita yang keluarkan, jadi kita ada rekod dia. Nampak? Kita boleh dapat rekod tu secara berturutan. Tetapi sebelah debit dia tak tunjukkan nombor cek tu sebab nombor cek tu berterabur. Syarikat Liu punya cek mungkin nombor cek dia lain, perniagaan Liu punya cek lain pula, kedai Han lain nombor cek dia. Jadi kita tak perlulah nak tunjukkan nombor cek dekat sini. Okey, tapi yang kita keluarkan cek, kita akan tunjukkan dekat sini. Okey, so berbeza dengan pihak bank, semua duit keluar bank akan debitkan. Terbalik.
Dia macam catatan bergu lah. Kita debitkan, bank akan kreditkan. Kita kreditkan, bank akan debitkan. Semua duit masuk, okay, semua duit masuk, kita akan debitkan. Tetapi duit masuk, bank akan kreditkan. Bank akan tunjuk yang sebaliknya. So ini first maklumat yang awak kena aware. Penting ni. Kalau kita confuse ni, jadi susah topik ni. So kita kena faham benda ni. Saya ulang balik. Duit tunai di bank lah duit di bank. Duit kita juga, duit perniagaan. Perniagaan akan rekod dalam buku tunai. Semua kemasukan akan didebitkan. Semua pengeluaran akan dikreditkan. Jadi kita hantar cek-cek ni ke bank, bank juga akan rekod. Bank akan rekod dan dia akan bagi kat kita hujung bulan penyata bank untuk tengok, tunjukkan kat kita apa yang telah direkod. Okay. Semua pengeluaran bank akan debitkan. Semua kemasukan duit ke dalam bank, bank akan kreditkan. Boleh So baki ni ialah masuk tambah keluar lah. Biasalah. Okay. So kita tengok kat sini. Kenapa kita kena buat? Kenapa kita kena buat? Tengok. Kita rekod duit masuk duit keluar, kita imbangkan, kita dapat baki akhir kita, baki HB. Ni baki akhir duit kita. Pada kita. Dalam rekod kita, kita ada duit berbaki HB sebelah debit, so BB dia jadi sebelah kredit lah. Kita ada baki kredit 82. Makna kita ada overdraft 82. Tetapi bank pula tunjuk 510 debit. Tadi untuk bank debit duit keluar, kredit duit masuk. Bermakna keluar lagi banyak daripada masuk. Dia ada baki debit. So overdraft jugalah, keluar lagi banyak baki HB dia, debit, baki BB kredit, baki kredit. So negatif. So duduk overdraft. Tapi kenapa kita rekod 82, bank rekod 510. Jadi bila kita dapat soalan nanti, kita akan check dulu, tengok baki akhir tak sama. Jadi perlu buat sesuatu. Mana boleh tak sama? Sebab duit yang sama kita rekod, bank pun rekod. Sepatutnya dia sama. So kenapa tak sama? Kenapa tak sama? So ada beberapa sebab. Ada 4 sebab. Yang pertama, ada antara cek tu perniagaan dah rekod kemasukan atau pengeluaran tapi bank belum rekod. Kenapa jadi macam ni? Sebab kadang-kadang cek tu dapat hujung bulan sangat. Kita terima cek tu pada 28 hari bulan. So kita rekod kat dalam buku tunai kita 28 hari bulan kemasukan. Tetapi cek ambil masa 3 hari untuk clear. So 28, 29, 30, 28, 29, 30. Katakanlah bulan April kan. 30 sampai 30 April je. So 1 hari bulan baru bank akan tunjukkan kemasukan. So kita dah rekod tapi bank belum rekodkan lagi sebab April dah bulan seterusnya. Macam itu. Faham Alright. Ada 2 kemungkinan. Yang kita dah rekod, yang perniagaan dah rekod dalam buku tu. Cek belum kemuka ni apa? Kita dah bayar. Kita dah bagi cek dekat ABB kita. Kita dah bagi cek. Dia tak masukkan lagi cek tu ke dalam bank dia. Dia tak bawa cek tu pergi bank. So macam mana bank nak buat pengeluaran? Jadi kita dah rekod, bank belum rekod. Deposit belum kredit ni ialah kita pula, kita dah terima. Tapi tadi macam saya cerita, mungkin kita terima hujung bulan, kita masukkan dekat bank, bulan depan baru clear. Ataupun kita dapat cek tu tapi kita simpan dulu, kita tak masukkan lagi dekat bank. Sebab bank cek ni dia tempoh dia 3 bulan lah. 3 bulan cek tu boleh laku. Lepas tarikh tertentu, lepas 3 bulan dah tak boleh cash out dah cek tu. So ini 2 sebab yang menunjukkan perniagaan dah rekod tapi bank belum rekod. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, bank dah rekod tapi perniagaan pula belum rekod. Bank dah rekodkan dah tapi perniagaan yang belum rekod. Apa contoh dia? Perintah sedia ada. Perintah sedia ada ni biasanya kita akan buat pembayaran secara automatik. Kita mungkin bayar, kita minta syarikat tu kita buat arahan kepada bank untuk potong setiap bulan tapi kita lupa nak rekod. Bank dah potong dah, kita lupa nak rekod. Ataupun ada akaun belum bayar kita
kan, akaun belum bayar, akaun belum terima kita nak bayar hutang kat kita. So dia arahkan bank dia untuk terus masukkan duit dalam bank kita. Kita pun tak tahu dia dah bayar. Ini perintah sedia ada. Ini pindahan kredit. Okay? Dia ada orang dah bayar kita dah dapat duit tapi kita tak tahu. Yang ketiga, charge bank. Bank kenakan charge. Faedah ke charge bank lah, tak tahulah, mungkin ada yearly punya charge yang dia bank charge kita pun tak perasan, jadi bank akan tolak lah. Faedah bank, kita kena bayar interest, mungkin ada overdraft yang overdue, lama tak bayar, jadi bank terus kenakan faedah, kita tak tahu, bank dah tolak, kita tak tolak lagi. Dividend, kita ada beli saham, ataupun kita ada buat simpanan tetap dekat bank tu, so bank akan bagi kita dividen, keuntungan dalam bentuk dividen. Bank dah masukkan, kita tak tahu, so kita tak rekod lagi, bank dah rekod. Buku cek, bila kita ada kemudahan cek ni, kemudahan bank ni, kita biasanya perniagaan akan ada buku cek. So buku cek ni bila habis, kita kena apply semula dekat bank nak dapat buku cek baru, dan biasanya kita kena bayar, dan kita bayar, bank akan buat cara terus tolak dekat akaun kita. So mungkin bila bank tolak, kita tak tahu, tapi bank dah tolak. So ini antara sebab-sebab perkara-perkara yang bank dah rekod tetapi perniagaan belum rekod. Boleh? Clear cakap ni? Okay, saya sambung. Yang seterusnya, kesilapan buku tunai. Okay. Kesilapan buku tunai ni ialah kesilapan daripada pihak perniagaan lah. Jaranglah bank buat silap, jaranglah bank salah rekod dan sebagainya. Sebab satu, bank biasanya dia automated, dia ada sistem yang baik, kemudian dia ada staff, dia ada pekerja yang boleh double checking, dia boleh sentiasa check lah. Jaranglah bank buat silap. Dan biasanya kesilapan ni berlaku di buku tunai. Yang buat silap ialah perniagaan. Mungkin dia terlebih debit, sepatutnya dia debitkan 1,000, dekat cek tu tulis 1,000 tapi dia tertulis 100, dah salah, tak sama. Tersilap rekod lah biasanya, salah amount dan sebagainya. Okay, ataupun terlebih kredit, ini kesilapan buku tunai. Yang keempat, cek tak layan. Cek tak layan ni biasanya ABT bayar kita terima cek. Oh, seronok dapat 1,000 orang bayar hutang. Kita pun rekod dalam buku tunai, debit, kemudian kita bawa cek tu pergi dekat bank. So kita ingat duit dah masuk lah. Tapi rupanya ujung bulan baru kita tahu bila ada dekat situ bank cakap rujuk penyuruh bayar. Maknanya cek yang tadi orang bagi kita tu, rupanya cek tu tak layan. Cek tu tak laku. Ataupun orang tu tak ada duit pun dalam bank dia. So bank takkan rekod lah. Kita dah rekod duit masuk. Tapi bank tolak, bank pulang cek tu kepada orang yang bagi tu untuk rujuk penyuruh bayar. Okay, so ini 4 perkara. Jangan risau pasal istilah. Pelan-pelan kita capture dia. Kalau tak ingat istilah-istilah ni, kita just tengok apa yang ada dekat soalan je. So senang ni. Alright, so macam ni kita nak buat kalau kita kenal pasti kita dapat tahu bahawa baki buku tunai kita, baki akhir buku tunai kita untuk bank tak sama dengan apa yang bank laporkan. So kita kena buat apa? Kita kena buat penyata penyesuaian bank ataupun PPB, penyata penyesuaian bank. Nama dia penyata penyesuaian bank. Alright. Ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, mula dengan baki buku tunai. Kaedah yang kedua, mula dengan baki penyata bank. Tu tambah G dia. Mula dengan baki penyata bank. Dan yang ketiga ialah kemaskini buku tunai. Okay. 1 dengan 3 ni ada similarity. Cuma kita kena kemaskini buku tunai kita dulu, lepas itu kita akan mulakan dengan baki buku tunai yang baru. Okey, untuk hari ini saya nak cover kaedah 1 dengan 2 sebab dia lebih kurang je cara nak buat dia. Kaedah 3 ni ada lain sikit. Kita buat kaedah 1 dengan kaedah 2. Kita tengok kaedah 1 dululah. Kaedah 1 mula dengan baki buku tunai. So ada step dia. Kita kena mahir dengan step ni lah. Step yang pertama, cari pasangan di debit buku tunai dan kredit penyata bank dan tandakan right di kedua-dua amount.
Kenapa nak tandakan right? Bermakna bila ada dua-dua bermakna ini bukan penyebab perbezaan. Kalau ada dua-dua maknanya kita dah rekod dekat buku tunai, bank pun dah rekod dekat penyata bank. Kenapa debit buku tunai dengan cek dengan kredit penyata bank? Kan awal-awal tadi saya terangkan, untuk kemasukan cek masuk dekat buku tunai kita akan debitkan. Kemasukan untuk bank akan kreditkan. Jadi kita akan cekkan debit dengan kredit. Okay. Sama juga, kemudian kita cari pasangan di kredit buku tunai dan debit penyata bank. Cari pasangan, ada tak dua-dua? Kalau ada maknanya dua-dua dah rekod. Jadi yang tanda ni bukan penyebab perbezaan. Sama juga, kenapa kredit buku tunai dengan debit penyata bank yang kita nak bandingkan ni? Sebab di kredit buku tunai ialah pengeluaran yang kita buat, pengeluaran cek. Dan bila bank keluarkan duit kita, dia akan debitkan. So, senang je, debit, cek dengan kredit. Kredit, cek dengan debit. Okay. Tengok soalan. Contoh, ini soalan kan? Semua dapat soalan ni kan? Penyata bank pada bulan Februari ditimuk oleh perniagaan Kamur Zaman menunjukkan baki yang berbeza dengan buku tunai bagi budak itu. Mana baki berbeza dia? Tengok. Kita rekod baki HB dekat debit, maknanya baki kredit kita, baki BB dekat sebelah kredit lah. Mana overdraft. Kemasukan lebih kurang, keluar lebih banyak daripada masuk. Okay, bank pula dia tunjukkan sebelah baki debit. Kredit ialah duit masuk untuk bank. Debit ialah duit keluar untuk bank. Jadi bila debit lebih besar daripada kredit, tu yang kita dapat baki debit, bermakna pengeluaran lagi besar. Ni negatif. Overdraft. So, kita dah kena pasti ni perbezaan. So, step yang pertama tadi, naik, cek dengan kredit penyata bank. Okay. Debit buku tunai, cek dengan kredit penyata bank. Tengok, 740 tu kan, ada tak pasangan dia? Ni, ada dengan ni kan. So, kita tanda. So, awak tanda lah. Keluarkan soalan tu, tandakan. Yang ada pasangan, tandakan. Buat sama-sama dengan saya. Okay, next. Cari mana lagi yang sama. 852 ni pun ada ni. Ini ada. Kredit penyata bank pun ada. Tanda. Yang ada pasangan, tanda. Tu cari lagi. Mana lagi ada? 400. Ni pun ada ni. 1200 ni tak ada kat sini. Biarkan. 400 ada pasangan dia. 515 tak ada pasangan dia. 245 tak ada pasangan dia. Cek dekat sebelah kredit pula, sama juga 550 kat sini tak ada pasangan dia. So, debit buku tunai, dah cek dengan kredit penyata bank, selesai. Cek pula kredit buku tunai dengan debit penyata bank. Cek. 859 ada pasangan dia yang ni. 868 ada? Tak ada. 230 tak ada. Kat bawah tak ada. 121 ada. So, tandakan. 800 tak ada. So, sebelah debit penyata bank, ini tak ada pasangan, ini tak ada pasangan. Selesai. Okay. So, okay tak? Step 1. Senang step 1. Okay, next. Kita tengok step yang kedua. Next. Dah buat tu, kita buat ni pula. Okay. Bulatkan amount yang tiada pasangan di kedua-dua buku tunai dan penyata bank. Kecuali baki. So, baki tak ada apa-apa. Baki hanya maklumat baki. Dia bukan butir. Dia bukan butir. So, kecuali baki. Baki kita tak ambil kira. Okay, bila kita bulatkan ni, jadi kita akan dapatlah maklumat yang akan digunakan untuk buat PB. Bulat-bulat ni ialah menyebabkan perbezaan itu berlaku. Sebab yang step 1 tadi kita dah cari pasangan. So, ini ada pasangan, ada pasangan dia. So, ini bukan sebab berlakunya perbezaan baki. Bila kita bulatkan, kita akan nampak inilah penyebab bezanya baki itu tak sama. So, macam ni kita nak buat, tengok rujuk soalan. So, soalan tadi. So, kita tengok mana yang tak ada pasangan ni. 1200, 555, 245. Sebab kredit ni 865, 230, 800. Dekat penyata bank ni 886, 30. Sebab kredit ada 550. So, ini semua benda-benda yang tak ada pasangan dan kemungkinan menyebabkan perbezaan baki. So, apa perlu kita buat tadi? Bulatkan kan. Dia kata apa? Bulatkan. Okay, kita pergi kat soalan. So, sekarang awak bulatkan semua sekali yang tak ada pasangan ni.
Okay, dah. Bulatkan. Boleh? Alright. Next, step yang ketiga. Cari dan potong maklumat berkaitan cek bulan sebelumnya di penata bank sekiranya baki awal tidak sama. Okay, kita tengok soalan dulu. Adakah baki awal tak sama? Kita ada baki kredit, maknanya negatif lah. Di bank, baki debit. Ni satu. So baki awal dah sama. Ataupun kita tengok dekat buku tunai ni, ini cek. Kita mula keluarkan cek 40001, 2, 3, 4, 5. Ini cek-cek yang ada. So kita cek dekat penyata bank, ada tak cek-cek yang sebelum ini? Maknanya cek nombor 4,000, 3,300, 3,999, 30,900, 39,999 tu ada tak? Bermakna cek-cek yang kalau ada nombor sebelum 4,001 ni, itu ialah cek-cek bulan lepas. So cek bulan lepas kita tak nak ambil kira, kita nak ambil kira bulan ini saja. So soalan ini soalan simple, baki awal dah sama, jadi tak ada apa perlu dibuat. Okay. Okay. Star kan, letak star dekat bulat-bulat yang dah ada ni, cek tak layan dan kesilapan buku tunai sekiranya ada. Alright, tengok soalan. Macam ni kita nak tahu ada cek tak layan. Biasanya dekat soalan sebelum anda diketaki ni, dia akan bagi maklumat tambahan. Adanya cek tak layan dan sebagainya. Kesilapan ni yang dia tak beritahu, yang kita kena tahu. Nak tengok senang je. Kita cek bulat-bulatnya je. Yang debit buku tunai dengan kredit penyerta bank. Tengok ada tak lebih kurang amount yang sama. 500 ni nampak macam sama, tapi ini untuk dividen. Yang dekat buku tunai ni pembekal ma bayar kita. Tapi yang dekat penyerta bank 550 ini dividen. So ini tak ada kena-mengena lah. So tak ada. Tengok sebelah kredit. Ya, 230 tak ada lebih kurang sama, 800 tak ada. Tapi 868 dengan 886 ni macam sama ni. Macam sama tengok. So untuk pastikan kita tengok nombor cek. Sini nombor cek dia 4002. Sini pun nombor cek dia 4002. So ini bukan tak ada pasangan. Dia ada pasangan. Tetapi berlakunya kesilapan. Kesilapan dekat mana? Kesilapan dekat buku tunai. Sebab buku tunai yang biasa buat silap. Bank jarang. Bank rekod betul ni 886. Kita yang salah rekod. So apa tadi? Macam nak buat? Starkan jika ada kesilapan buku tunai. So, dekat soalan, kita starkan dua-dua. Dekat sini starkan, dekat sini starkan. Bermakna ini bukannya tak ada pasangan, tetapi ada kesilapan yang berlaku. Boleh? Dah startkan awak punya soalan? Alright. So 3 step ni, basically 3 step ni, step 1, 2, 3 ni, untuk ketiga-tiga kaedah, 3 step awal ni kena buat. Sama je. Perbezaannya bermula apabila kita start dengan step yang keempat. So kita tengok kaedah pertama, mula dengan baki buku tunai. Okay. So step seterusnya, langkah keempat, sediakan ruangan jawapan. Ruangan jawapan kita dalam bentuk penyata 2 kolom. Ada 2 kolom penyata. Tajuk dia ialah penyata penyesuaian bank pada rujuk dekat soalan. Soalan kita, tarikh dia bila? Okay. Dan disebabkan debit atau kredit guna bergabung ruangan jawapan dulu. Ni ruangan jawapan. So awak keluarkan test pad dan tolong sediakan ruangan jawapan.
Okay, saya bagi masa 2 minit untuk sediakan ruangan jawapan ni. Dah guys? Nana? Dah? Jap. Okay. Okay, kejap. Cikgu nak tanya cikgu. Ya. Kata kalau kita tu buat 3 kolom memang salah ke cikgu? Tak salah. Tak perlu pun sampai 3 kolom. Kita memang nak pakai 2 je. Okay cikgu. Alright. Dah? Boleh sambung? Okay, kita tengok balik. Kata apa? Kemudian, mulakan dengan baki debit atau kredit buku tunai. So, kita tengok soalan. Tengok soalan. Sekejap Kita tengok soalan kita. Mula dengan baki buku Cikgu tak clear. tunai. So kita buat buku tunai lah. Baki bukan perbezaan. So nak HB sebelah debit. So BB dia. Tak clear? Tak clear. Sekarang? Sekarang clear tak? Apa yang tak clear? Yang tadi awak cikgu cakap tu. Sekarang clear dah. Okay. So dia kata tadi mulakan dengan baki debit atau baki kredit buku tunai, betul? Jadi kita tengoklah buku tunai kita. Baki mana kita tengok? Baki akhir. Kat sini. Baki akhir. Nak tahu baki debit ke kredit, baki HB ni jadikan dia baki BB seterusnya. So dia akan jadi sebelah kredit. So kita akan mula dengan baki kredit buku tunai lah. HB dia sebelah debit, BB dia akan jadi sebelah kredit. So kita akan tulis baki kredit buku tunai. Sebab apa? BB baru dia berada di sebelah kredit. Dan bila baki kredit buku tunai, kita akan negatifkan dia, kurungkan dia. Bermakna baki kredit buku tunai ni menunjukkan pada overdraft. Tak ada duit dalam bank, negatif. So kita kena tunjukkan dia sini. Setakat ni clear? Boleh? Tapi kalau baki BB dia berada di sebelah debit, kita lihat sini baki debit buku tunai. So ini positif lah. Jangan negatifkan. Boleh? Alright, kita tengok next. Step 4 dah buka dan masukkan baki buku tunai. Okay, next. Step yang kelima. Ini melibatkan bulat-bulat yang kita dah buat tadi. Bulat-bulat yang kita dah buat tadi. Okay. Tambahkan semua bulat-bulat yang berada di bahagian kredit sebelah kredit. Semua bulat-bulat yang berada di sebelah kredit kita akan tambahkan. Kemudian tolakkan semua bulat-bulat yang berada di bahagian kredit dan penyerta bank dan buku tunai. Tolakkan. Terbalik ni. Tolong betulkan Saya tak boleh nak betulkan kat sini. Tambahkan bulat yang berada di bahagian kredit. Tolakkan bulat yang berada di bahagian debit. Yang debit kita tolakkan. Yang kredit kita tambahkan. Kecuali star. Star biarkan dulu. Star kita akan selesaikan kemudian. So kita tengok soalan.
Ini soalan kan? So, semua yang sebelah kredit, kecuali star, star biarkan dulu. Ada 230, ada 800, ada 550. Betul? So, tiga benda ni kita akan tambahkan. Okay. Semua bulat-bulat yang berada di sebelah debit 1,200, 515, 245, kecuali star. Kejap saya cuba terangkan kenapa naik. Kita mula dengan bank ni, sedangkan bank belum tolak lagi. So untuk samakan dengan bank, kita tambahlah balik. Okay. 550 dekat penyata bank. Ni kredit. Bank dah masukkan ni 550 dividen. Tapi kita belum masukkan. Buku tunai, dalam buku tunai tak ada. Sebab tu kita tambah. Untuk bulat-bulat di sebelah debit buku tunai ni, ini semua menunjukkan yang kita dah rekodkan kemasukan ni, dah masukkan dalam bank. Kita rasa kita dah masukkan dalam bank. Dah rekod kat buku tunai. Tetapi dekat penyata bank tak ada. Bermakna bank belum masukkan lagi. So apa boleh kita buat? Kita tolakkanlah. Okay. Dan ini 30. Debit. Penyata bank debit ni maknanya bank dah tolak. Bank dah keluarkan 30. Bank dah keluarkan untuk bayar faedah overdraft. Tapi kita belum rekodkan pengeluaran. Sebab tu kita kena tolak. Okay. 30,800 ni kita dah bank cek 800, tetapi mereka belum kemukakan lagi cek tu ke bank. Dia belum bagi lagi duit dekat bank. Dia belum hantar cek tu ke bank. Ini pula 1,200, 515, 245 ni, kalau ada nombor orang ni, ini ialah deposit belum kredit. Kita mungkin dah masukkan, dah hantar ke bank cek tu, tapi bank belum kreditkan lagi, bank belum proses lagi ataupun sebagainya, ataupun kita punya staff belum lagi hantar ke cek. Dia dah rekod tapi dia belum hantar cek tu ke bank lagi. So ini kita panggil deposit belum kredit. Okay, so ini tadi sebelah kredit ni ialah cek belum kemuka, sebelah debit ni ialah deposit belum kredit. Bila ada nama-nama orang Okay, so macam ni kita nak buat. Ingat tadi yang kredit, bulat-bulat di kredit 1, 2, 3 ini kita akan tambahkan. Bulat-bulat di debit 1, 2, 3, 4. Ada 4 bulat di debit ni kita akan tolakkan. Tambah cek ke Encik Wu. Tengok semula. Siapa lagi? Kedai Sam. Selesai. Kemudian bulatan yang dikredit penyata bank ada dividen. Yes. Okay, so bulat, tambahkan bulat yang berada di bahagian kredit penyata bank dalam buku tu. Next, tolakkan bulat yang berada di bahagian kredit penyata bank dalam buku tu. Bukan, bahagian debit ni salah. Ni typo error. Tolakkan bulat yang berada di bahagian debit penyata bank dalam buku tunai. So, yang debit, yang ni 1, 2, 3, 4. 4 benda ni kita kena tolakkan. Yang ini tadi apa tadi? Ini ialah deposit belum kredit. So, macam ni kita nak buat. Bagi ruang sikit ni, nak tambahkan. Kemudian hasil tambah dia akan letak kat sini. So, kita akan mula dekat sini lah. Dekat sini. Kita bagi ruang sikit. Tolak yang pertama, deposit belum kredit. Yang pertama daripada perniagaan Liu tadi. Kita tengok soalan. Cari yang bulat-bulat saja. So sekarang bila kita
tak buat penyata penyesuaian bank ni, kita fokus dekat 215. Kemudian kedai ruru 245. Kemudian ada faedah atas overdraft 30. Kan? 1, 2, 3, 4. Boleh? Alright, next apa? Selesaikan star jika ada. So ada star kan tadi kan? So kita tengok balik kat soalan. Apa star dia? Okey, star dia dekat kedai Cik Poh Yi ni. Dekat buku tunai, perniagaan rekod sebagai 868. Kredit 868, pengeluaran 868. Tetapi bank tunjuk 886. Maksudnya kita tak cukup kredit. Tak cukup kredit. Baki ni yang kita dapat ni tak cukup kredit lagi. Pengeluaran yang terkurang. So, bila terkurang kita kena tolak lagi lah. Bermakna kita tak cukup tolak sebelum ni. Kita hanya tolak 868. Sepatutnya kita kena tolakkan 886. So berapa tu? Ya, 868 tolak 886. Maksudnya kita tak cukup tolak, tak cukup kredit sebanyak RM18. Kena tolakkan lagi, tak cukup tolak. Tak cukup kredit. So kita tolakkan. Tulis butiran kat situ, kurungan kesilapan buku tunai 18. Okay. So kita check balik. Semua bulat-bulat termasuk star telah diambil kira. Nida, star pun dah selesaikan dah. Kita tahu dia terkurang kredit, so kita kena tolak lagi. Kalau terlebih kredit, kita kena tambahkan balik. Macam tu. Okay. So semua dah ambil kira. Next ialah kita selesaikanlah. Ini tambahkan dulu. 230, 800, 550 tambahkan dulu. Dan hasil jumlah dia letak dekat sebelah, kat kolom hujung. Kemudian yang tolak pula ni kat sini. Dan tambahkan dulu, letak kat tepi. Berapa jumlah dia? 2008. So kita nak tolak, kita letak kurungan lah kat sini. Okay. Lepas tu selesaikanlah. Baki kredit ni negatif 82 tambah 1580 tambahkah ni 510. So kita tengok step seterusnya. Kita selesaikan tadi, saya tunjuk selesaikan dia. Kalau jawapan kita ialah negatif, positif, kita akan dapat baki kredit penyata bank. Maknanya dalam duit ada bank, dalam bank ada duit kan. So penyata bank kita akan tunjukkan baki kredit. Ingat tadi untuk bank, penyata bank, kredit ni duit masuk. So kalau positif maknanya duit masuk lagi besar, lagi banyak daripada duit keluar. So kita akan dapat baki kredit. Tapi sekiranya jawapan kita negatif, kita akan tulis kat sini baki debit penyata bank. Untuk bank, penyata bank, debit ialah duit keluar, kredit ialah duit masuk. So bila baki debit maksudnya keluar lagi banyak daripada masuk, kita akan dapat negatif. Okay. So kita dah dapat jawapan negatif. Kita tahu jawapan kita negatif. Kita tulislah petir dia. Baki debit penyata bank sebab jawapan kita negatif. Boleh? Boleh setakat ni? Ada soalan? Mira, ada soalan? Cikgu, ni baru kaedah 1 Baru kaedah 1, masih kaedah 1. Boleh?
Cikgu. Ha. Saya dapat apa 510 tu. Ha. Saya dapat 2008. Saya dapat 2008 dengan 510 tu. Tak, ini 1200 tambah 515 tambah 245 tambah 30 tambah 18 dapat jawapan dia 2008. Kan kita nak tolak kan, lepas tu kita kurungkan dia. Oh. So bila semua dah pindah ke sini, kita selesaikanlah ni. Baki kredit buku tunai mula dengan negatif 82 tambah 1580 ni dapat daripada jumlahkan 3 ni tadi, Encik Wu kod SM dengan dividen. So negatif tambah 1580 dapat 1498. Lepas tu nak kena tolak dengan jumlah ini, which is ni 2008. Kita kurungkan sebab kita nak tunjukkan yang kita nak kena tolak. Kita selesaikan dapat negatif. Bila negatif, dia adalah penyata bank. Dengar, bila kita start dengan buku tunai kita tunjuk negatif 82. Tak soalan kan? Sekejap tengok soalan. Buku tunai kita tunjukkan 82. Penyata bank kita tunjukkan 510. So penyata penyesuaian bank akan tunjukkan kenapa tak sama. Ini adalah sebab-sebab ni. Ada benda yang tak cukup tambah, ada benda yang nak kena tolakkan, ada benda yang kena tambah, ada benda yang kena tolak. So benda-benda ni yang tengah-tengah ni lah buat perbezaan dia. So kita mula dengan baki satu, bermula dengan baki buku tunai. Boleh? Alright, kita sambung. Alamak. Alamak. Cikgu, Yep. yang 82 atas sekali tu kan dia dalam soalan dia tulis dekat debit. Cikgu tulis kredit sebab Bukan, itu baki HB. Kita kena jadikan dia baki BB baru. Baki HB tu angka pengimbang je. Sifat sebenarnya dekat baki BB. So baki BB dia jadi kredit. Kredit maknanya tak ada duit lah, negatif. Sebab tu kita letak jadi baki kredit. Sekejap dah terlari tadi dah. So kaedah satu tadi dah selesai. Mula dengan baki buku tunai. Kita nak masuk kaedah dua pula. Mula dengan baki penyata bank. Sekejap bank. Step 1 sama macam tadi, cari pasangan debit dengan kredit kan. Yang ada pasangan kita tandakan, kredit dengan debit, yang ada pasangan kita tandakan. Yang tak ada kita bulatkan. Kemudian kena pasti ada tak cek sebelum. Kemudian ada tak cek tak layan atau kesilapan buku tunai. So sama macam tadi. Step 1, 2, 3 sama macam tadi. Dan kita akan dapat benda ni lah. Macam tadi lah. Kan? Sama. Baki tak sama. Alright. So step 4. Sediakan ruangan jawapan penyata. Macam tadi juga. 2 kolom. Tapi tajuk dia sama juga. Tetapi kita mula dengan baki penyata bank. Nampak ni? Tadi kita mula dengan baki buku tunai. Kan? So saya nak awak buat dulu ruangan jawapan ni untuk kaedah 2 ni. So pakai soalan yang sama tapi kaedah 2. Sediakan ni ruangan jawapan ni. 2 minit. Cikgu. Kita tak dengar.
Dah? Dah? So kita nak mulakan dengan baki penyata bank. So kita tengok soalan balik. Ini tengoklah penyata bank. Mana baki yang kita nak gunakan ni? Last sekali ni. Ini ialah baki. Dan dia beritahu kurungan debit. So bila untuk penyata bank, baki debit ni, kalau baki debit maknanya negatif lah. Sebab debit ialah duit keluar, kredit ialah duit masuk. Bila baki debit maknanya keluar lagi banyak daripada masuk. Sebab tu baki debit. So, di ruangan jawapan kita mulakan dengan baki debit penyata bank. Dan bila baki debit penyata bank, kita kena negatifkan dia. Boleh? Tulis. Jangan lupa letak dekat atas tu kaedah 2. Yang tadi tu kaedah 1. So ini first step yang keempat. Step yang kelima. Tambahkan semua bulat-bulat yang berada di bahagian debit penyata bank dan buku tunai. Tolakkan bulat-bulat yang berada di bahagian kredit penyata bank dan buku tunai. Okey, kita tengok soalan Okey. Sekarang ni kita mula dengan bank pula. Okey. Yang di sebelah debit ni 30 ni, kenapa kita nak tambahkan? Sebab bank dah keluarkan. Tetapi buku tunai tak keluarkan lagi. Sebab tu tak sama. So apa boleh kita buat? Kita tambahkanlah balik. Yang kredit pula kita kena tolakkan. Kenapa? Sebab dalam baki bank ni dah termasuk di kemasukan 550 ni. Tapi buku tunai tak rekod lagi. Sebab tu tak sama. So apa boleh kita buat? Kita tolakkan. So debit tambah, kredit tolak. Untuk buku tunai pula. Untuk buku tunai ni ada bulat-bulat sebelah debit ni. Ini semua buku tunai dah rekod. Dah ada kemasukan 1,200, 515, 225, tapi bank belum rekod lagi. So kita tambahkanlah. Tambahkan untuk samakan dengan buku tunai. Ini pula 230, 800 kan. Buku tunai dah keluarkan dah. Tapi bank ni belum keluarkan lagi. So untuk samakan dengan buku tunai, kita kena tolak lah. Keluarkan lah ni. Tolak kan. So shortcut dia semua yang debit kita tambah 1,200, 515 dan semua bulat-bulat 0, 800, 550. Okay. Dia terbalik dengan kaedah 1 tadi. So, tambahkan dulu semua deposit belum kredit. Kan? Dekat sebelah ni semua ialah deposit belum kredit. Kita dah dapat cek tu tapi bank belum masukkan. Inilah deposit belum kredit. So, tambahkan semua. Tengok soalan balik. So ni dah. Tengok sebelah debit. Apa lagi ada? Oh ni. Faedah atas overdraft. So sama. Tambahkan juga. Semua bulat yang berada di sebelah debit kita tambahkan. Okay. Next. Tolakkan semua bulat-bulat yang berada di sebelah kredit penyata bank. So 230 Encik Wu, 800 LSM ni ini ialah cek belum kemuka. So kita kena tulis lah. Tolak cek belum kemuka. Encik Wu 230 LSM
400. Dan di penyata bank tadi ada dividen 500. Selesaikan star jika ada. Ada star tadi kan? Kita tengok soalan balik. Apa star dia yang ini? Yang kesilapan tadi, RM18 tadi. So macam nak samakan, bank, baki bank ni 510, dah tolak 886, dah keluarkan debit ni keluar kan? Dah tolak 886 tapi buku tunai tolak 868 je. So dia dah terlebih tolak. Untuk samakan dengan buku tunai, tambahlah balik perbezaan tu 18. So dekat tambah kesilapan buku tunai 18. So kita check balik soalan. Ada tak yang tak ambil kira lagi, ni dah 1200 dah, ni dah kesilapan buku tunai pun dah. Jadi semua bulat-bulat telah dia ambil kira. So kita boleh selesaikan lah. Next ialah selesaikan lah. Tambahkan dulu semua ni 1200, 515, 245, 30, 18, tambahkan dan hasil dia letak dekat tepi. Yang ni pun, ni tambahkan semua sekali ni dan letak kat tepi, kurungkan sebab kita nak tolak. Nak tolak kita kena kurungkan ni. Lepas tu kita selesaikan. Baki debit penyerta bank ni 510 negatif, tambahkan dengan 2008, kita akan dapat 1498. Lepas tu nak kena tolak dengan 1580, kita dapat negatif 82. So sekiranya jawapan kita positif, dia adalah baki debit buku tunai. Sekiranya jawapan kita negatif, dia adalah baki kredit buku tunai. So kita tengok balik, jawapan kita ialah negatif. So kita akan tulis kat sini baki kredit buku tunai. So dapatlah jawapan dia. So soalan ini dia ada jawapan. Kalau kita tak dapat baki sama macam soalan, dan kita salah lah. So kita mula dengan baki bank 510, ada benda nak tambah, ada benda nak tolak, kita dapat mula macam mana baki buku tunai yang dalam soalan. Kita tengok soalan. Kita mula dengan baki ni, ada benda nak tambah, ada benda nak tolak, kita dapat semula baki kredit ni. Buku tunai 82. Jadi kita tahulah kita betul. Okey, itu je dua kaedah. Kaedah ketiga saya tak nak masuk lagi, tak nak pening-peningan kepala awak. Okey, cumanya dalam masa yang ada sikit ni, saya nak awak try buat soalan yang saya bagi tu. Saya ada bagi soalan kan? Serabut je. Saya ada bagi soalan kan? Tengok balik. Saya ada bagi soalan. Tu yang penyata penyelesaian bank tu. Soalan 1, 2, 3. Okey. Soalan 1 dengan 3 tu dia dalam bentuk penyataan. So saya tak nak confusekan awak dulu. Awak buat soalan 4. Soalan 4 Cikgu. Yang benda ni kan boleh pilih mana-mana kaedah ke memang kena buat dua-dua? Alright. Biasanya soalan dia akan tanya macam ni. Satu, sama ada dia minta kita sediakan penyata penyesuaian bank.
dengan kaedah tanpa mengemaskini buku tunai. So kalau tanpa mengemaskini buku tunai, kita boleh pilih lah sama ada nak guna kaedah 1 atau kaedah 2. Okay. Sekejap. Okay, ni. Kita boleh guna kaedah 1 atau kaedah 2. Kalau tanpa mengemaskini buku tunai. Kalau soalan minta dengan mengemaskini buku tunai, tak ada cara lain, kita kena guna kaedah 3. Cuma kadang-kadang soalan pun spesifik. Sediakan penyata penyesuaian bank bermula dengan baki buku tunai. So tak ada cara, awak kena guna dengan kaedah san baki penyata. Boleh? So awak tengok soalan 4, saya ada bagi kan dekat dalam grup kan. Soalan 4 ni awak tengok dia kata sediakan, anda dikehendaki mengemaskini buku tunai, kemudian sediakan. So ini kaedah 3, tapi kita tak belajar lagi. So saya nak awak gunakan soalan ini untuk buat kaedah 1 dengan kaedah 2. Buat sekarang. Jadi kalau ada masalah, ada soalan boleh tanya lah. Boleh? Cikgu nak tengok balik cara buat kaedah 1. Kaedah 1. Yep. Ni, kaedah 1. Kaedah 1 ke kaedah 2 ke step ya. Nampak tak skrin ni? Guys, nampak tak skrin ni? Nampak. Apa kita kena buat? Yang pertama, cari pasangan. Yang tak ada pasangan, bulatkan. Kemudian starkan kesilapan ataupun cek tak layan. Ainin? Okey tak? Nak tengok yang ni ke? Okey, dah snap dah. Dah siap? Dah dapat jawapan? Tak, dah snap. Oh, dah snap. Nanti saya share lah penyata penyesuaian bank ni. Apa tu presentation ni. Okay, tengok soalan 4 tu. Kan. Dapat soalan apa perlu buat dulu? Ni. Cari pasangan debit dengan kredit. Yang ada pasangan tandakan, yang tak ada bulatkan. Kemudian kredit dengan debit pula. Yang ada pasangan tandakan, yang tak ada bulatkan. Kemudian cari ada tak cek tak layan atau cek tak laku. Kalau dekat soalan 4 tu ada tu. Cek Kamil telah cek yang Kamil didepositkan 7 Mac dipulangkan oleh bank. So, kita carilah dekat buku tunai. Mana Kamil ada 1,200 tu. Kita dah bulatkan dia sebelum ni kan. So boleh starkan dia. Ini ialah cek tak layan. Kemudian dia kata cek 100,348. Cari mana 100,348. Dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. 348.
Dan 80 dekat buku dekat dekat penyata bank dia rekod sebagai 860. Tu terbalik. Itu kita kena star kan. Lepas tu selesaikanlah. Okay, cuba buat dulu. Okay. Ada soalan boleh tanya kat sini. Untuk penyerta persaingan bank ni ada jawapan dalam soalan. Maksudnya kalau awak mula dengan baki buku tunai, mesti dapat sama, jawapan ni mesti sama dengan baki penyerta bank. Kalau kita mula dengan baki penyerta bank, kita mesti dapat jawapan tu sama dengan baki buku tunai.
Cikgu. Jawab. Cek tak laku tu kena buat apa, cikgu? Cek tak laku, kena tulis cek tak laku lah. Kena, dia bulat dia sebelah kredit sebelah debit kan. So awak buat kaedah satu kaedah satu, so bulat yang berada di sebelah debit kita nak kena buat apa? Tolak kan. Tolak kan, okey. So kita tulis nama Kamil, lepas tu kita buat kurungan cek tak laku. Dia bukan deposit belum kredit, tapi dia adalah cek tak laku. So tulis nama Kamil, kurungan Cek tak laku. Cek tak laku. Okey. So kelas, soalan ini ada cek bulan lepas kan? Ada cek bulan lepas. Kelas, tengok sini sekejap. Tengok saya nak share kejap. Okay, ni soalan 4 awak kan? So awak tengok, buku tunai kita mula keluarkan cek untuk bulan Mac ni, nombor cek tu 345. Tapi di penyata bank ada nombor cek 344. So ini tak ambil kira, potong terus. Inilah yang menyebabkan perbezaan baki awal buku tunai tu. Okay. Tengok baki penyata bank mula dengan 5,000. Tapi baki buku tunai mula dengan 3080. So kalau ambil kira 1920 ni kan, 5,000 tolak dengan 1920 sama dengan buku tunai. So ini cek bulan lepas, tak ambil kira. Cek ini tak ambil kira. Potong terus. Walaupun kita dah bulatkan dia tadi, kita potong terus. Ini ialah bulan lepas punya cek. Boleh?
Dah siap ke? Kaedah 1, at least. Kaedah mula dengan baki buku tunai. Okay kelas, ni. Ni kaedah 1. Korang ada lagi kat sini ke? Tak ada ni? Ada. 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 Okay. Ingatkan senyap semua. Tawaduk je. Menghayati. Tu tengok kita mula dengan baki buku tunai. Dan di baki BB dia duduk sebelah debit. Sebab tu kita debit. Bila debit dia positif lah. Dan kita mesti berakhir dengan baki penyata bank. Dan kita dapat jawapan dia positif, so baki kredit lah. Dan baki ni mesti sama dengan soalan. Tengok soalan balik, oh betul, baki bank kita last kali 3460. So, kalau kaedah 2 dia terbalik lah. Kita mula dengan baki penyata bank, kita akan dapat jawapan baki buku tunai. So kaedah 2 nanti awak buat sendirilah Jawapan ada dekat soalan. Tak apa. Nanti boleh try buat yang soalan lain tu bila ada kelapangan lah. Saya tak nak delay pressure. Okay. Boleh snap ni. Saya nak endkan meeting ni sebab nak asar dah ni. Dah snap dah? Dah. Alright. Dah. Okay, nanti saya akan share dekat saya akan buat share video ni dekat YouTube. Kalau nak tengok semula penerangan tu boleh tengok balik lah. Dan saya pun akan share PowerPoint presentation ni dekat dalam Google Classroom. Nanti boleh tengok lah, ambil sebagai rujukan. Okay kelas, terima kasih for your time. Ya. Yang kalau kaedah 2 tu kan, yang kalau kaedah 2 tu, atas kali tu nak ada apa? Atas sekali, kaedah 2 mula dengan baki penyata bank. Debit Kan? ke kredit? Jadi Depends. tengok soalan. Sekejap. Tengok soalan. Soalan awak ni kan. Tu tengok penyata bank ni, penyata bank. Last kali tu dia tak cakap apa-apa kan. So automatiknya ni bagi kredit lah. Ada duit. Ada duit dalam ni. Tak faham. Positif. So kita debit untuk duit yang dimasuk, dia akan dapat baki kredit. Boleh Ain? Boleh. Okay, nanti tengok balik video saya. Boleh, kalau dekat video tu boleh fast forward, boleh rewind kan. Tengok balik macam mana. Cikgu, Kalau ada soalan boleh tanya. Ni modul berapa? Alamak, saya tak ada buku teks kat rumah saya lah. Dia dekat dalam topik kawalan tunai. Modul 12 saya cikgu tulis depan tu. Saya tengok tu pun saya tak pasti betul ke tak. Ya ke 12? Cuba tengok balik dekat buku teks. Sebab buku teks form 5 dia dah mula 1 balik kan. Kalau 12 ni dia bersambung daripada form 4 punya. Kalau dekat dalam topik dalam buku teks form 5 dia modul berapa tu? Cuba tengok. Siapa ada buku teks? Kat sekolah. Kat sekolah kan. Itu masalahnya, saya pun kat sekolah ke. Tak apalah, tak kisahlah modul berapa. Yang penting inilah penyata penyesuaian bank. Tujuan dia nak samakan baki buku tunai yang perniagaan buat
dengan baki di penyata bank yang bank buat. Sepatutnya duit tu sama. Tapi kenapa tak sama? Sebab ada beberapa faktor yang saya dah terangkan tadi. Alright, so nak asal ni, stay safe, sabar, banyakkan zikir, banyakkan solat. Tahun ni pun tahun SPM awak, aduh memang nak kena proaktif sikit lah, kena browse through dalam internet, carilah maklumat, belajar sendiri, self-learn. Nanti dekat universiti pun banyaknya awak kena belajar sendiri sebenarnya. Waktu tutorial je baru boleh tanya lecturer. Kalau waktu lecture tu, lecture room biasanya ramai sangat. Pensyarah takkan layanlah seorang-seorang. Dia akan explain je. So penerangan tu dekat tutorial. So sama jugalah ni, awak kena self-study lah, buka buku, tengok soalan-soalan. Kalau yang ada kemampuan boleh masuk kelas Cikgu Marzuki tu kan. Dia ada banyak koleksi nota, dia ada banyak koleksi soalan dan dia pun boleh tolong jawab kalau ada persoalan. Tanya saya pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya bahan tak ada, dikumpul. Saya rasa kena bayar kot dengan dia RM10. RM10 je. Bayar dan boleh dapatkan maklumat banyak dekat site dia. Boleh? Alright. So saya kalau ikut jadual tu saya tak boleh nak buat dengan awak lagi kan. Sebab awak dah ada jadual khas. Melainkan malam. Tapi malam saya setak lah. So saya jumpa awak Isnin depan lah untuk kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah bermula dengan kaedah kena kemas kini buku tunai. And then awak kena, yang mana yang belum up to date kertas 3, kerja khusus kertas 3 tu yang tak sampai lagi PKK, tolong siapkan sampai PKK. Alright, bincang dengan ketua awak ada banyak bincangan saya dalam grup, so tanya dekat dia. Okay kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okay, bye. Bye. Bye.